yang membuktikan benarnya janji Allah. Tengok dalam ayatnya lepas, apabila Nabi Musa mengadu kepada Allah Azza wa Jalla menceritakan kelemahan dia, fa akhafu an yaqtulun, aku bimbang mereka bunuh aku ya Rabbi. Allah kata apa? Kalla. Allah la, tidak, mereka tak akan apa-apa kamu. Alhamdulillah. Firaun tak terfikir nak tangkap Musa. Patut tangkaplah dulu. Tak, reman dulu. Kata orang sekarang ni, kita tangkap, kita tahan reman dulu. Sementara datangnya ahli-ahli sihir. Tak. Jadi kata di penasihat Firaun ni kata apa? Qalu arjih wa akhahu wab'as fil madaini hasyirin. Mereka berkata, tangguhkanlah dulu sebarang tindakan. Ini Allah Ta'ala jaga Musa. Tak terfikir Firaun nak reman. Nak reman Musa. Patutnya ambil pengawal, tahan dalam penjara, kita kumpul ahli sihir, nanti kita lawan. Tak. Tangguh dulu, ambil tindakan terhadapnya dan saudaranya Harun. Maknanya balik wab'as fil madaini hasyirin, serta hantarkanlah ke bandar-bandar negeri Mesir orang-orang yang boleh mengumpul ahli sihir. Kita announce, hantar pegawai-pegawai semua pergi cari ahli sihir dalam bumi Mesir ni yang bijak-bijak, yang handal, yang hebat. Dibuat test dulu, tengok apa yang dia ada, agak-agak boleh lawan dengan Musa, bawa mari. Ya'tuka bi kulli saharin alim. Kita minta supaya pengawal-pengawal kita, pengawal kita bawa mari, pergi ambil semua ahli sihir, dikumpulkan di sini. Jadi Firaun tuduh Nabi Musa ni apa dia? Dia kata dia nak keluar kamu dari bumi Mesir dengan cara mana? Dengan ni. Ini teknik sama diguna oleh mana-mana penguasa pun atas dunia, ataupun orang-orang yang berebut kuasa, diguna teknik sama. Ar-Razi kata wal yu'mana yuridu an yukhrijakum min ardikum bima yulqihi bainakum minal adawat. Musa ni cuba nak menimbulkan provokasi, nak menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kita akan berpecah. Ketika itu dia boleh rampah kuasa. Kita kena belajar ilmu juga. Firaun faham benda ni. Makna orang yang nak rampah kuasa bermula dengan apa? Dengan memecah belahkan kesatuan. Pecah, jadi lemah, faham, ambil. Kita umat Islam ni kena peka. Jangan dibiarkan kita dipermain-mainkan oleh orang bukan Islam, yang anti-Islam, duk laga-lagakan kita, duk pecahkan kita, duduk buat macam-macam provokasi. Bila kita lemah, mereka akan tawan. Firaun pun faham, dia kata Musa ni sebenarnya dia nak pecahkan kesatuan kita. Kamu elok-elok dah duk sembah aku, mari Musa bawa Tuhan lain pula. Lepas pada bila ada Tuhan lain, maknanya kamu pun hilang kepercayaan kepada aku. Ketika itu dia akan kuasai bumi Mesir. Kita semua akan keluar dari sini. Baik, jadi ahli mesyuarat dia pun bagi cadangan kepada Firaun. Ya'tuka bi kulli saharin alim. Kita minta dia bawa semua ahli-ahli sihir, pakar-pakar sihir dalam bumi Mesir ni, bawa mari sini. Baik. Keputusan muktamad bahawa mereka akan lawan Nabi Musa sebagai ahli sihir. Bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tapi mu ni Musa ahli sihir. Oleh kerana mu ahli sihir, kita lawan sihir. Habis Firaun buat janji. Dalam ayat yang lepas kita sudah bincang panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Firaun telah ambil masa, tempoh, bilakah kita nak jumpa balik. Jadi keputusannya mereka akan jumpa Yaumuz Zinah. Apa dia Yaumuz Zinah? Hari pesta. Makna kita ada satu hari pesta besar di Mesir ni. Hari dia lah, tak kira lah hari apa dia pun. Yang pentingnya hari kebesaran dia, rakyat akan berkumpul di bandar ni.
Ketika itu kita bawa mari ahli sihir yang pakar-pakar, kita kumpul semua. Musa, kita akan kumpul di Yaumuz Zina fi waqti duha, pada waktu pagi. Musa setuju. Musa kata, insya-Allah aku dengan Harun akan datang pada hari tersebut. Jangan bimbang. Cuma yang saya nak sentuh kat sini, tidak terfikir Firaun nak penjarakan Musa dulu. Walahanya Musa sudah berada dalam istana. Kemungkinan juga sebab dia tak berani. Sebab kalau nak penjarakan Musa, campak tongkat dia macam mana agak? Ular besar ni melompat tung kata orang kan. Dalam ayat yang dulu kita baca, bukan ahli sihir yang mudah masuk Islam. Kenapa? Sebab dia tengok tongkat Musa ni bergerak, bukan satu khayalan, tapi bergerak memang realiti. Jadi Firaun tengok, kalau kita tangkap dia kan, polis nak mari, dia campak tongkat, sekali dengan polis kena telan kau ular. Ataupun Musa tunjuk tangan dia sahab, polis rebah. Jadi tak boleh nak ditangkap. Itu secara manual perbincangan. Tetapi secara ruhi, kita kena ingat janji Allah. Bila Nabi Musa kata, aku bimbang dibunuh, Allah jawab, kalla, tidak. Para jemaah sekalian, dalam hidup kita ni kita kena ada dua dimensi. Satu, kita kena letak pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita kena letak usaha kita. Usaha kita kena ada. Bila mari Covid ni, kita yang pertama sekali pergantungan kita dengan Allah. Bila tengok angka orang positif setiap hari sampai 17,000, ni negeri kita pun 900 lebih semalam. Yang pertama sekali tuan-tuan, sepatutnya kata di para ulama, imanuka, keimanan kamu itu mana taqat bihi lisanuk, yang awal sekali keluar daripada mulut kamu apa dia? Bila kita tengok angka tinggi, yang pertama sekali kita kata Allahul musta'an, Allah marfa'anna, ya Allah, ya Allah tolonglah kami, bantulah kami hilangkan penyakit. Itu dia panggil lahir perkataan yang lahir daripada keimanan. Tapi kalau kita tengok angka banyak, berlegar dalam kepala kita, duk cari salah orang tu, salah orang ni, sebab orang rentah lah, sebab tak jaga SOP lah, sebab gagal, sebab macam-macam kita punya istilah. Kita kata itu satu apa yang ada dalam kepala otak kita. Kita letak pergantungan dengan Allah Azza wa Jalla dulu, kemudian baru kita letak cari punca-punca dan asbab. Tak salah kita buat analisa. Punca Covid naik ni untuk bulan ini, minggu ni, berpunca daripada kluster anak cucu balik raya haji contohnya. Itu asbab. Tapi yang jangan lupa, yang utama sekali, ketentuan Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan bahawa perkara ini akan terjadi. Tapi jangan menyalahkan takdir. Lah, kita orang beriman tak boleh semata-mata menyalahkan takdir. Ini takdir Allah, tak payah buat apa-apa lah. Kalau macam tu awak nak makan nasi, jangan masak nasi. Kenapa? Ini takdir Allah. Boleh tak? Tak boleh. Maknanya yang pertama kita kena pergantungan dengan Allah Azza wa Jalla, yang kedua kena usaha kita buat. Nabi Musa AS apabila berdepan dengan Firaun ni, sewaktu saya baca tafsir ini, kita tengok kepada angka Covid yang tinggi, kita kena letak, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beriman, lidah kita mesti keluar yang pertama sekali, Allahul musta'an. Ya Allah, aku minta pertolonganmu, ya Allah, hilangkan penyakit ini, supaya masjid dibuka, kami hidup dalam keadaan aman. Hari-hari kita tengok orang yang kita kenali mati, punca Covid, mati, punca Covid. Masya Allah. Kadang-kadang kita sedih tengok, 3 hari lepas ayah mati, hari ni mak pula mati, tinggal anak 4 orang, 8 orang anak yatim, siapa nak jaga? Maknanya itu kita nak buat apa? Peristiwa itu dah terjadi. Baiklah, para pelajar sekalian, anda ingat kata-kata Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal kena Covid di Jordan.
sebelum dia bila dia masuk hospital, dia positif COVID, dia tulis kata-kata yang menyentuh keimanan kita. Dia kata apa? La yaghni al-hazar minal qadar. Kita buatlah SOP bersama mana pun, kita tak boleh lari daripada takdir Allah. Berapa hari lepas pada tu, kita dapat khabar Syekh inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Banyak lagi projek-projek hadis yang sedang dia tahqiq, belum siap. Kita kata Allah lah balas jasa dia. Yang sudah siap kita manfaatkan, yang tak siap mudah-mudahannya murid-murid dia akan sambung balik tugas yang besar. La yaghni al-hazar minal qadar. Maknanya walaupun kita jaga setara mana pun, tapi tak lari daripada takdir Allah. Tapi tak boleh menyerah pada takdir semata-mata, kita kena berusaha. Nabi Musa AS nak pergi jumpa Fir'aun, dia bukan berserah pada takdir semata-mata. Allah Ta'ala bekalkan kepada dia dua perkara yang besar, hujah lisani, hujah berbalah hujah, dan juga hujah secara fizikalnya. Fir'aun tak mau terima tu, campak tongkat. Kena ada dua-dua. Ini ilmu yang kita belajar. Baiklah para pelajar sekalian, kita